Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Mei 2022 bersama dengan saya Nosyah Mama Amin. Keputusan kes rasuah Rosmah Mansor di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan tetap disampaikan pada 7 Julai depan. Ini susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuannya untuk membatalkan kes yang melibatkan projek solar untuk sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak. Panel hakim diketuai oleh Muhammad Zawawi Salih hari ini sebulat suara menafikan permohonan isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu. Pada 6 Disember lalu, Mahkamah Rayuan menafikan permohonan kedua oleh Rosmah untuk membatalkan kes rasuahnya itu. Terdahulu pada 24 September tahun lepas, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah untuk membatalkan kes rasuahnya atas alasan surat pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sriram untuk mendakwa kesnya adalah tidak sah. Rosmah berdepan satu pertuduhan meminta RM187.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Berhad, Saidi Abang Samsudin, sebagai dorongan untuk membantu syarikat itu mendapatkan projek solar menerusi rundingan terus dengan Kementerian Pendidikan. Selain itu, Rosmah berdepan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada Saidi melalui bekas pegawai khasnya Rizal Mansor. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC membidas majikan tertentu yang didakwa memotong elang kaki tangan dan faedah lain berikutan pelaksanaan gaji minimum. MTUC berkata tindakan sedemikian adalah satu pengkhianatan kepada usaha yang diambil kerajaan dalam menjaga golongan pekerja B40. Dalam satu kenyataan hari ini, Kongres itu berkata pihaknya menerima aduan bahawa ada syarikat yang telah memotong allowance dan faedah lain termasuk mengurangkan subsidi makanan dan pengangkutan untuk mengurangkan kos. NTUC menggesa pekerja yang tidak dibayar gaji minimum baru atau mendapat faedah yang lebih rendah untuk membuat laporan di Ibu Pejabat Kongres itu atau Jabatan Tenaga Kerja yang terdekat. Ini bagi membolehkan tindakan diambil terhadap syarikat berkenaan. Pada 27 April lalu, kerajaan mewartakan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 yang berkuat kuasa pada 1 Mei bagi majikan yang mempunyai 5 atau lebih pekerja serta majikan yang menjalankan aktiviti profesional. Majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja telah dikecualikan daripada pelaksanaan perintah gaji minimum sehingga akhir tahun ini. Bulan lalu, Persekutuan Pekilang Malaysia bimbang kenaikan gaji minimum secara mendadak kepada RM1,500 akan mengakibatkan peningkatan kos yang mengejut dan menjejaskan pemulihan perniagaan untuk 2022. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pertemuan berprofil tinggi dengan eksekutif tertinggi dan CEO dari 23 masyarakat terkemuka Jepun di Tokyo hari ini. Pertemuan itu diadakan bagi menarik minat pelabur Jepun untuk menanam modal dan membesarkan perniagaan mereka di Malaysia. Antara yang hadir dalam pertemuan itu adalah eksekutif tertinggi dan CEO Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co Limited, Marubeni Corporation, Aeon Co Limited dan Japan Petroleum Exploration Co Limited. Selain itu, Ismail turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Persatuan Ekonomi Jepun Malaysia, Jamaica, Tsuyoshi Nagano yang juga pengerusi Tokyo Marine Holdings Incorporation hari ini. Ismail memaklumkan dalam tempoh Januari hingga Mac lalu, jumlah perdagangan antara Malaysia dan Jepun meningkat sebanyak 13.3%, iaitu RM41.75 bilion berbanding RM36.86 bilion dalam tempoh yang sama pada 2021. Ismail ketika ini berada di Tokyo selama 6 hari bermula Isnin lepas bagi mengadakan lawatan kerja rasmi sulungnya ke Jepun sejak memegang jawatan Perdana Menteri. Beliau menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia ke-27 atau dikenali sebagai persidangan Nikkei pada Khamis. Pada majlis makan malam persidangan itu malam tadi, Ismail sempat meluangkan masa menemui bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang turut dijemput memberikan ucap tama.
Sementara itu, baju yang dipakai Ismail semasa menemui Perdana Menteri Singapura di Tokyo pada Rabu menjadi buah mulut pengguna media sosial. Warga maya mengenal pasti baju bercorak hitam, biru dan putih itu adalah daripada jenama mewah Burberry dan berharga 4 digit. Menurut laman web Burberry Malaysia, baju itu berharga RM5,500. Penerangan baju itu menyatakan bahawa ia diperbuat daripada kapas tenunan Itali dan mempunyai butang ibu mutiara dan dibuat di Itali. Bagaimanapun, segelintir warga maya menyatakan rasa terkejut dengan harga baju itu dan ahli politik pembangkang turut serta menyindir Perdana Menteri. Ahli Parlimen Taiping Nga Koming berkata, Ismail kelihatan berpakaian untuk pertunjukan fashion dan bukannya pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Secara kebetulan, ciapan promosi Netflix Malaysia untuk musim terbaru siri Stranger Things memaparkan pelakon Caleb McLaughlin memakai baju corak yang sama seperti Ismail. Ini bukan kali pertama pilihan fashion Ismail mendapat perhatian. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan pada 2020, warga maya menjejaki koleksi baju batik Ismail yang dipakainya semasa sidang akhbar hariannya. Berita seterusnya. Portfolio Kementerian Perdagangan dan Komoditi akan diisi pemimpin bersatu apabila Zuraida Kamaruddin keluar parti secara rasmi, kata Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Ini selepas Zuraida mengumumkan akan menyertai Parti Bangsa Malaysia dan akan membincangkan peletakan jawatannya daripada Kabinet dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Hamzah yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, jawatan itu akan diganti oleh pemimpin bersatu berikutan bilangan jawatan Kabinet yang disandang parti itu telah dipersetujui antara Ismail dan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Dakwaan sebelum ini bahawa Zuraida terlibat dalam PBM telah menyebabkan bersatu memulakan siasatan tata tertib terhadapnya. Dalam satu kenyataan semalam, Muhyiddin mendedahkan keahlian Zuraida dilucutkan serta-merta apabila dia mengisytiharkan keluar daripada bersatu seperti dinyatakan Fasal 10 Perlembagaan Bersatu. Sementara itu, bekas Menteri Khairuddin Aman Razali berpandangan adalah lebih baik jika Zuraida dikekalkan sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi memandangkan Parlimen akan dibubarkan tidak lama lagi. Khairuddin yang memegang portfolio sama sebelum Zuraida menambah jika ada keperluan untuk menggantikan Zuraida, dia mencadangkan agar Timbalan Menteri Willy Mongin dilantik ke jawatan itu. Dalam pada itu, Parti Bangsa Malaysia PBM mendakwa ada ahli parlimen lain dalam kalangan penyokong kerajaan yang cenderung menyokong parti itu. Setiausaha Agung PBM Nur Hizwan Ahmad bagaimanapun tidak memberikan sebarang bayangan siapakah ahli parlimen yang dimasukkannya itu. Bercakap kepada portal Free Malaysia Today, bekas Setiausaha Politik Zuraida Kamaruddin itu membayangkan pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat pada masa yang sesuai. PBM merupakan sebuah parti politik baru yang dilancarkan pada Disember tahun lalu. Sebelum menjadi pemimpin PBM, Nur Hizwan merupakan pemimpin sebuah pertubuhan yang ada kaitan dengan Zuraida, iaitu Penggerak Komuniti Negara, ketika ahli Parlimen Ampang itu menjadi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terdahulu Nur Hizwan berkata, permohonan Zuraida untuk menyertai PBM telah diterima dan sedang dipertimbangkan. Katanya parti itu teruja dengan permohonannya memandangkan Zuraida merupakan ahli parlimen yang berwibawa dan mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang di akar umbi. Sebelum ini, Timbalan Presiden PBM Haniza Muhammad Talha dilaporkan berkata, Zuraida akan menjadi ahli biasa dan tidak akan menggantikan ahli Parlimen Julau Larry Seng sebagai Presiden. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.